اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Hari ni kita buat kelas di Masjid Negeri ya, ambil barakah masjid besar kita ya. InsyaAllah pada malaikat lagi ramai tak? Kita dengar tak ada dua kelihatan dan kita dengar setiap tahun. Yang pertamanya dia kata ketika kita berbuka. Ya, yang kedua ketika kita nak bertemu Tuhan kita. Pada masa mana kita nak bertemu? Ya, yang pertama tu ketika kita berbuka puasa. Kerana pada masa itu bukan saja kita yang tak sabar nak makan, tetapi kita rasa sangat gembira kerana pada hari itu ramai orang dapat makan makanan kita. Itu yang kegembiraan yang kita rasa. Sebab itu di Mekah ya, di Mekah ada orang-orang kaya menangis ketika hari raya. Bukan mereka menangis kenapa? Mereka menangis kerana pada tahun ini, kalau tahun lepas aku habiskan 10,000 rial, tapi tahun ni aku tak sempat nak habiskan 20,000 rial. Aku hanya habiskan 1,000 rial saja. Jadi aku tak dapatlah nak gembira pada waktu berbuka. Maknanya orang yang berbuka puasa itu, kita rasa gembira dengan sebab mereka memakan makanan yang kita sedekahkan. Ya, selain daripada kita sendiri tak sabar-sabar lagi nak berbuka. Kemudian yang kedua, dia kata ketika kita nak bertemu Tuhan kita. Bila mana kita nak bertemu? Bertemu Allah maksudnya, ya, tutup guru saya kata pada waktu malam tu kita bertarawih ya. Kalau di sebuah masjid tu ada 3 kategori. Kategori 1 juzuk, kategori 3 juzuk ada ya, kategori 6 juzuk. 6 juzuk 6 juzuk tu lama sampai pukul 1 pagi baru habis tarawih. Jadi tak ramai orang. Yang 3 juzuk satu kali tarawih, maknanya 10 hari tamat Quran. Tapi yang 1 juzuk itu ramai. Tapi kita di sini yang tak ada, yang tak ada juzuk ramai. Ya, pasal kita itulah dia kita nak katakan kita dapat bertemu Tuhan kita. Tentulah sekali tak sama dengan orang yang 6 juzuk. Tuan-tuan nak tengok di mana ada yang macam ni. Mungkin 1-2 tempat saja. Di Shah Alam ni ada tak macam tu? 6 juzuk di atas, 3 juzuk di bawah, 1 juzuk di Dewan Ramai. Yang tak ada juzuk tu di surau-surau biasa, yang pakai hanya bangun lipat, lepas tu murid kan. Itu yang biasalah. Itulah yang Nabi maksudkan ketika bertemu Tuhan. Itu tak sama kan. Di Masjid Seri Petaling diamalkan ini. Kalau kita pergi Masjid Seri Petaling, yang satu juzuk tu ramai 20 rakaat. Itu pun 8 rakaat berterabur dah pergi keluar. Jadi macam mana kita nak dapat bertemu dengan Tuhan? Okey. Okey. Jadi inilah rupanya yang Nabi kata di akhirat nanti kita dapat bertemu dengan Allah melalui pintu Babur Rayyan. Ar-Rayyan ni satu pintu, bukanlah maksudnya ada pintu nama Babur Rayyan. Itu maksudnya Babur Rayyan ni maknanya kita boleh pilih mana-mana pintu. Ada ulama mengatakan pintu tu, satu pintu tu bila kita masuk, kita boleh masuk mana pintu di syurga. Itu Ar-Rayyan. Ada juga ulama mengatakan Ar-Rayyan ni mana pengaliran. Ray maknanya pengaliran. Ya. Jadi itulah dia hadis ya. Yang sikit sebanyak yang boleh kita bawa sebagai pada hari ini. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita masih lagi pada 5 tajuk pertama, iaitu
dalam ring 1, iaitu medan 1 jar majrur, medan 2 jar majrur dan mudhaf, medan 3 mubtada khabar, medan 4 medan 5 inna. Okay. Kita akan detail. Sebab tu saya kata kalau dapat medan 1 pun dah cukup dah, sebab medan 1 ni satu medan yang sangat rumit. Ya. Dalam muka surat Quran tu paling tidak ada 10 medan 1, iaitu jar majrur. Ya. Jadi cuba kita teliti betul-betul rupa medan 1, rupa jar majrur dengan kepelbagaiannya. Ya. Sebelum tu saya nak tulis tuan-tuan 5 contoh dalam Quran, ya, daripada 5 medan supaya kita lihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Okey. Dan ini 1 jar majrur, ya. Kita kata minal jinnati, ya, minal jin nati wan nas. Ini jar majrur, ya. Okey. Yang kedua, okey, cuba buat satu jar majrur dengan mudhaf. Ya, okey, ni min, katakan, ya. Okey, mudah, ya. Min rasulil lahi, rasulil lahi. Ini tajuk kedua. Ini jar majrur, ini jar majrur dan mudhaf. Okey, yang ketiga, mubtada khabar tak? Boleh, ya? Okey, senang je. Alhamdulillah, ya, rabbil alamin. Okey, kita tengok mubtada khabar ni isim, kan? Mubtada, ini khabar, ini mubtada, ini khabar. Okey, yang keempat, okey, in dan saudaranya. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan in, alif nun, in. Tengok kenapa dia letak yang keempat. Kerana pentingnya ayat ni, pentingnya haraf ini. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya, fatabayyanu, okey, ini perbezaan dia, ya. Okey, yang kelima, tuan. Yang kelima apa dia? An. Ya, an. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ini 5 dalam apa tu, rim 1, 5. Tuan tengok, ya. Tengok ni. Dan tengok ini base ayat dia. Okey. Yang ini ada haraf. Yang ini ada haraf. Yang ini tidak ada haraf. Yang ini ada haraf. Yang ini ada haraf. Okey. Ini nama dia haraf jar. Betul tak? Okey. Ini nama dia haraf jar. Haraf jar ni min Rasulillah, maknanya daripada Rasulullah, ya. Okey. Dan ini isim saja, iaitu mubtada, dan selepas itu khabarnya. Dan ini haraf, ya. Ini juga haraf
dan ini juga haraf. Ya, ini ada saudara dia, ini pun ada saudara dia. Yang pertama ni, kalau kita tengok ya, ini ada haraf minal jinnah, minal jinnati, daripada jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Ada haraf, ada haraf ya. Ini haraf jar, tetapi ada mudhafun ilaih. Ya, okey. Kalau dalam 3 kali kita buat bulan puasa ni, kita boleh hadam ni dengan bagus, dah cukup bagus dah. Cukup bagus dah. Sebab luas. Okey, sekarang ni saya tak tahu nak mula yang mana. Okey. Kita tengok, tuan-tuan dan puan, apa juga perkataan atau phrases yang mana ada huruf jar dan rakan-rakan dia di belakang dia, lepas dia, maka tetap haraf ke, isim ke, tetap ke, berubah ke, dia mesti majrur. Boleh tak? Ya? Ini yang pertama. Mana-mana perkataan yang sesuai, yang datang selepas haraf jar dan saudara-saudara dia, maka isim selepas itu mesti nama dia majrur. Apa makna majrur? Pada bawah. Nanti maduka boleh? Remember that ini suitable isim but not verb. Isim, either isim tu tetap atau berubah, comes after huruf jar, dia will be majrur, because nobody allow to sit down after huruf jar except those who are yang sesuai, yang comfortable dengan dia. Boleh? Okey. Jadi mana dia majrur? Al-Jannah. Apa tanda dia? Apa tanda dia? Yes. Ini tempat kerja kita ya. Okey. Okey. Macam mana dengan ni? Minal lazi, daripada yang. Al-lazi isim mausul ni, isim mausul. Majrur tak dia? Yes, dia tetap majrur. Tapi cuma al-lazi ni dia tidak nampak bari dia sebab dia mabni. Sebab dia mabni, dia tak boleh kata al-laziyah. Dalam Quran banyak, dalam Quran banyak. Tapi ini isim berubah, sebab tu dia kena tunjuk bari bawah dia, sebab dia berubah. Ada al-jannati, ada al-jannatu, ada al-jannata. Kalau dia nak jadikan al-jannata, letak lepas inna. Okey? Ustaz, yang mina tu min campur na. Min campur al-lazina. Mina. Nah ni sebab dia alif lam kamariyah, alif lam syamsiah. Dia kena naikkan na. Okey? Cuma tak ada mini je. Ada min, ada mina. Menu tak ada. Menu ada di hotel je. Jadi sama ada min, nun mati, nun hidup, dia bergantung kepada perkataan yang selepas tu. Ya? Kalau ya, Ya? kalau ya tu kena mati. Kena mati. Itu dia. Kita dah belajar. Itu peraturan yang memang dah sedia ada dalam Quran. Ya? Yang kalau Muqaddar. mina tu min nun alif tu. Min campur anak. Min campur nahnu. Min anu. Jadi okey. Okey, minal jannah, min campur apa? Min campur al-jannah. Okey. Minal lazi, min campur apa? Al-lazi. Okey, satu lagi. Mim ma. Asal dia min ma. Okey, min ma asal dia min ma, tapi bila tulis mim ma. Jadi ma ni majrur.
Majrur sebab lepas min. Majrur tak? Majrur ya. Jadi nanti kita tengok dalam Quran. Kenapa tak majrur? Sebab dia mabni. Sebab dia mabni. Jadi tuan-tuan, banyak mabni ke banyak mu'rab dalam Quran? Yes. Banyak mabni. Yang kita nak jumpa macam tu tak banyak. Tapi yang macam ni ya banyak. Okey, ya. Banyak. Sama juga ada huruf lain. Okey. Jadi kita tengok ayat Quran sama-sama. Tengok tajuk satu. Hari ni kita pergi the whole topic insya-Allah. Kalau kita tak habis lepas zuhur, pasal kita habis. Ada. Bagi semua. Gitu. Ya. Ya. Nilai lain. Dah sama-sama belakang. Yang lima pattern Ustaz. 5 apa tu medan? 5 medan ni. Saya nak cerita yang nombor 4, nombor 5. Medan nombor 4, nombor 5 tu. In. Medan in. In. In ni untuk huruf yang ayat fi'il. Yes, itu fi'il lah. In untuk ayat Isim. Ya. Betul. Itulah betul. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'. Adik? Adik duduk saya boleh? Ada tempat. Okey, dan kita sekarang ni kita tengok huruf ja ya. Huruf ja saja. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ya, okey. Dulu bagi dah. Tak apa, simpanlah. Okay, ini kita nak clarify. Okey dan. Okey, sekarang ni tengok ya. Idza tadayantum bidainin. Nampak tak? Bidainin. Maksud dia, wahai orang yang beriman, apabila kamu berurusan, tadayantum tu berurusan dengan satu hutang maknanya kalau nak buat perjanjian hutang piutang, nak pinjam duit, ila dah yang pertama ni, dia ni tuan, ni buku yang ni, buku yang ni, jangan buku yang ni, buku yang ni, saya dah bagi dulu, cuma saya print balik, saya takut ada orang tak bawa. Tanda bidainin, itu jar majrur ya, dan isimnya majrur berbaris bawah. Nampak tak? Nampak tak baris bawah? Macam ni. Ila ajalin. Ila ajalin tu sehingga satu tempoh. Ajal tu satu tempoh, satu masa. Musamma tu. Tengok ni huruf ja. Tengok ila ajalin. Ila tu huruf ja, ajalin majrur. Ajalin majrur. Dan tanda majrur dia kasrah, tanwin. Nampak tak? Sama juga dengan dainin. Faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Nampak tak? Bil adli. B tu huruf ja, adli tu majrur bil kasrah, kita kata. Apa ni bil kasrah? Dengan baris bawah. Majrur bil kasrah. Yang atas tadi majrur bi tanwin kasrah. Okey, tuan-tuan ingat je, majrur bi tanwin kasrah, berbaris bawah dengan kasrah yang dua, dengan dua kasrah. Okey. Buat dulu. Okey. Okey, kita tengok lagi. Wala ya'bakatibun an yaktuba kama. Cuba tanda kama. Nampak tak ada tadi? Kama tu ni sebagaimana. Ka huruf ja, ma beritahu dia majrur dulu. Ma tu mesti majrur sebab lepas dia ka. Tapi kita tak nampak tanda pada bawah dia sebab dia mabni. Sebab dia haraf ja dengan haraf. Cuba cari ma, di mana ma dalam jadual ABC. Ya.
Ma di mana ma darajul ABC? B berapa Datin Seri? Yes, B3. Ma dia ada dua makna, sama ada yes or no. Ma erti makna barang ataupun tidak. Tengok pada kesesuaian. Jadi di sini positif makna dia. Kama seperti apa. Jadi tuan-tuan, ini dan sebab tu dia katakan medan ini paling susah. Tapi kalau tuan-tuan rasa senang, baguslah tu. Jadi first of all, bila kita tengok ka dengan ma, jadi kita kata ka tu jar, boleh? Ma kita kata majrur. Tapi ada tanda tak? Tak ada tanda sebab dia mabni. Jadi kalau tak ada tanda, kita kata fi mahalli majrur. Duduk tempat majrur. Don't mention any tanda. Duduk tempat majrur. Tuan Jisak boleh? Duduk tempat majrur. Kalau kita kata begitu, itu kata-kata orang yang dah mahir. Kalau orang tak mahir lagi, dia kata majrur, fi mahalli jar, fi mahalli majrur, ya, mabniyun fi mahalli majrur. Itu orang tak mahir. Kita orang pandai semua. Kita kata majrur, fi mahalli majrur, ataupun fi mahalli jar. Duduk tempat majrur. Lepas ma duduk tempat majrur. Itu kategori yang kedua. Mabni. Mabni min bertemu dengan haraf. Boleh? Yang ini mim bertemu dengan isim berubah. Okey? Yang ini mim bertemu dengan haraf. Okey? Yang ini mim bertemu dengan isim mabni. Yes. Jadi 3 kategori. Tuan-tuan, yang paling banyak sekali yang mana? Mim bertemu dengan haraf. Walaupun tuan-tuan jumpa banyak, tapi dari segi bilangan dia, kegunaan dia, ini banyak. Pernah tak kita jumpa? Okey? Lagi? Sila je. Jumpa dah. Kita ada 10 minit lagi nak balik lah. Tuan Haji Halim silakan Haji. Haji. Duduk. Ajah duduk sini boleh? Boleh. Makan baik. Jadi sila je. Jadi tuan-tuan, ingat idea ni. Nak salin tak salin pun tak apa. Selepas min mesti majrur. Sama ada isim yang boleh berubah, kita akan ada majrur bil kasri ataupun bitanwin kasrah. Okey. Kalau dia bertemu dengan haraf sama haraf, tapi tidak semua haraf dia boleh, kita kata fi mahalli majrur. Boleh? Kalau dia bertemu dengan isim yang mabni, ada 2-3 jenis saja isim mabni, kita kata fi mahalli majrur. Jadi dengan isim yang mabni, dengan haraf yang memang mabni, dia kata fi mahalli majrur. Cuba kata fi mahalli majrur. Itu yang paling mudah dah tasrih yang boleh kita cakap. Cuma nak kenal kita tak kenal. So sekarang kita tengok sama ada satu, okey, kita kata ini 2, kita kata ini 3. Kita pisahkan antara apa tu, 1, 2, 3, antara ini dengan ini. Ini isim tapi isim berubah. Ini isim seperti isim yang tetap. Umpamanya perkataan haza ataupun hazihi. Apa makna hazihi? Ataupun haula. Ini isim isyarat. Isim isyarat. Okey? Nampak tak tadi? Isim isyarat. Jadi kalau isim isyarat, kalau kita taruh min pun, dia tetap bunyi min haza. Taruh hazihi, min hazihi, min haula. Sebab ini kategori 3, kategori isim yang mabni. Boleh Tuan Haji? Boleh? Boleh? Tuan? Ya? Tapi kalau kita nampak orang macam ni je, memang boleh. Satu lagi yang macam ni, itu yang confident. Memang boleh. Kalau siapa yang mahir dalam naat, memang boleh lah.
Betul. Saya kata banyak kali dah, tuan-tuan nak kata boring lah. Ini dia akan bekerja sebaik-baik saja nyawa kita nak dicabut. Dia akan terus bekerja. Di mana pada ketika itu wang kita telah dibekukan sehingga 3 hingga 5 tahun. Sebab itu kalau ada, cairkan sekarang. Betul tak saya kata? Betul tak? Tuan-tuan meninggal dunia je saya tengok rumah besar, kereta penuh depan rumah. Bila sakit saja orang bank pun dah standby lah. Betul atau tidak? Standby nak ambil kereta-kereta tu semua. Sebab kereta bank, rumah bank. Betul tak? Jadi menderita isteri. Kalau ada satu tak apa, kalau dah 4 macam mana kan? Susah tak? Lagi santai tu kan. Saya kata ni benda betul. Inilah tujuan kita belajar agama. Bukan sekadar nak belajar, kita nak belajar kehidupan. Ada seorang pelajar kita, bukan kata nak mengata, ada seorang pelajar kita, dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, saya dapat overdraft dalam 70,000 overdraft. Jadi saya pakailah 70,000 tu untuk beli makanan semua. Sebab saya ada dalam akaun, saya ada banyak ribu lah kan. Jadi saya kata, kenapa harus makan dengan overdraft? Overdraft ni bayar tak? Memang bayar. Setiap bulan saya bayar bunga dalam hampir 100, hampir 300, 400 kan. Bunga tu yang haram. Awak makan benda haram, macam ni belajar nak masuk? Haram tak? Haram. Bunga tu yang haram tu. Awak steady je masuk dalam bank 400,000, bank yang kaya. 400,000 tu banyak mana bank dapat untung bagi pinjam kat orang kan. Awak dapat makan, boleh beli barang percuma, tapi kena bayar bunga 300-400 sebulan. Sebulan 1% per week, per month. Itu yang haram tu. Jadi itulah sebab susah sangat nak masuk belajar. Dia kata, Muli sekarang Ustaz, saya nak bebaskan. Bebaskan. Bila nak bebaskan, kena dia panggil apa dalam istilah ekonomi? Cairkan duit. Bayar tolak bank tu, jadi tinggal berapa ringgit lagi dah. Jadi akhirnya siapa untung? Bank untung. Kita masuk neraka, bank masuk syurga. Okay? Betul. Jadi inilah kita belajar. Gunanya kita belajar kan. Kalau kita belajar, kita duduk makan duit haram apa? Nak pergi haji pun susah kan? Betul? Okay. Tuan? Okey, nampak ni? Okey, dan tengok ni. Tengok dekat lagi. Bil adli. Okey. Dia kata, wahai orang yang beriman, bila kamu berhutang kepada suatu tempoh yang tertentu, maka faktubuh, maka hendaklah kamu mana katabah. Faktubuh, tulis ya. Tulis. Wal yaktub, dan hendaklah, Tuhan kata lagi, hendaklah, wajiblah kamu bertulis di antara kamu oleh seorang kerani, bil adli, dengan betul. Wala ya'ba, dan tidak boleh abai langsung kerani itu daripada menulis. Ya? Betul lah, itu tulis tak membayar. Kalau tak tulis lagi tak bayar. Sebab tu dia kata fal yaktub, tulis, wal yum lil ladzi alaihi. Okey, entah. Alaihi. Kenapa ada alaihi? Kenapa ada alaihi? Alaihi tu kategori mana? Alaihi kategori mana? Kategori 3 ke 2? Alaihi ni asal dia ala campur dengan huwa. Huwa kategori mana? Kategori ni atau kategori ni? Bukan ini, tapi dia ini. Sebab domer dianggap isim yang mabni, semua domer. Jadi kalau alaihi, alaihim, alaiha, semua kategori 3. Sebab haraf dengan isim mabni. Domer tu isim. Okey, isim mabni. Wal yattaqillaha rabbah wa la yabqas minhu. Cuba tanda minhu. Minhu kategori mana? Jadi tuan-tuan dapat
placekan huruf jar dengan 3 kategori ni, dia cukup bagus lah. Cukup bagus lah. Okay, minhu. Betul? Minhu. Min huruf jar, hu fi mahalli majrur. Semua sebelah sini fi mahalli majrur. Sebelah sini majrurun bil kasrati ataupun majrurun bi tanwin. Agaknya boleh tak? Boleh tak? Saya amat rindulah kalau tuan-tuan boleh. Besar pahalanya. Kita katakan tadi, kita kena cakap ini yang menolong kita ni. Sakit saja dah datang dah ditolong kita. Ya, sampai tak ada sakit. Lebih-lebih pun kita habis nyawa kan. Dia tu datang. Ya. Kuat. Menjawab. Jadi inilah 3 kategori besar jenis jar majrur. Sebab itu dia anggap satu medan. Tanya, jar yang campur domer, selain pada kalau ala campur dengan huwa jadi alahi. Kalau min campur huwa jadi minhu. Kalau huruf jar yang lain tu kalau campur dengan dia tu bercampur dengan domer huwa saja ke atau dengan huruf domer? Dia boleh campur dengan semua domer. Katakan minhunna, minhuma, minkum, minni, minna. Ya, ni minni, minna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna. Semua boleh. Tapi bila dia bercampur dengan domer, apa juga domer? Domer tu fi mahalli majrur. Ingat fi mahalli. Kerana dia tak layak untuk menerima baris. Sebab dia adalah mabni. Ingat, mabni lebih banyak pada mu'rab. Okey. Jadi hari ni kita nak train tuan-tuan puan supaya mengenali kategori jar majrur. Kategori pertama, majrurun bil kasrah, sama ada tanwin atau kasrah. Kategori yang kedua, fi mahalli. Yang ketiga pun fi mahalli. Yang ini tak banyak, yang ini banyak. Okey, setakat ni boleh? Okey. Kita tengok lagi satu ayat. Ustaz, maaf sikit. Tadi Ustaz start dengan perkataan kama, tapi rasa tak habis tadi. Kama? Ya ke? Kama. Okey, kama. Ni, oh, tengok anak murid pintar ni. Kama. Huruf jar. Adik-adik dia. Ingat, huruf jar dari kategori satu huruf. Ingat. Jadi sama dengan dua tu. Ma fi mahalli majrur. Boleh? Nombor 2 sama kategori nombor 2. Seperti apa? Seperti apa? Kama allamahullah, seperti apa yang diajar oleh Allah. Jadi tuan-tuan, kalau Tan Sri Puan Sri lihat atau Datin lihat the baris keempat tu saja, berapa huruf jar? 3. Okey, tengok lagi baris kelima, ada tak huruf jar? Ada tak lebih pada 5? Tengok saja. Jadi bila tuan-tuan puan buka Quran, belum lagi. Ni kita baru ni. Okey, bila kita tengok Quran, kita tengok dalam ayat itu, tengok ayat itu turun di mana? Itu dalam rim 3. Ayat itu ada kepala tak? Ada ekor tak? Itu dalam rim 2. Okey, dalam rim 1 ayat ini, dalam rim 3 ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang berhutang. Orang yang susah wajib kena tolong. Dan bila berlaku pertolongan macam itu, wajib kena tulis. Okey, untuk menerangkan hakikat ayat ini, ya, ada berapa huruf jar semua? 16. Kita kata bukan 16, yang ni dalam 4 ayat pertama ni. Kita kata ada 4. Okey. Berapa huruf jar yang kategori 1? Berapa huruf jar yang kategori 2 dan 3? Berapa huruf jar yang 1 huruf, yang 2 huruf, atau yang 3 huruf? Itulah dia penganalisaan seorang ahli tafsir. Semua ada signifikan. Nampak tak?
Semua. Jadi kalau anda semua boleh tahu dengan begitu detail satu ayat, yang ini which is very clear, very straightforward. Itulah the ultimate of learning kita kata ahrufil Quran. Ya. Barulah kita boleh tafsir. Ya. Tengok dalam ayat pertama dia gunakan dengan huruf jar apa dulu? B. Sama dengan bismillah. Kenapa tak guna yang lain? Kenapa dia guna B? B itu maknanya dengan satu hutang. Maknanya tuan-tuan, kalau baca buku tafsir yang tinggi-tinggi martabat dia, ramai orang yang perlukan hidup dengan pinjaman. Betul tak? Dalam dunia ni ramai orang kaya ke orang miskin? Ramai orang miskin. Tapi kenapa orang kaya tak nak tolong orang miskin? Hujan bila turun ada masuk tasik. Nampak tak? Itu bukan saya kata, itu Tok Nyang saya kata. Jangan risaulah kalau hujan turun. Majoriti hujan turun tak masuk tasik. Ada masuk laut, betul tak? Ada majoriti masuk atas tanah, meresap tak nampak apa-apa. Jadi tuan-tuan ni macam tasik ke, macam sungai ke, macam tanah? Macam tanah kita semua. Hari ni ajar, besok lari, betul tak? Tapi dapat pahala tak tanah tu? Itu motivasi. Okay, now we move to the second topic. Okay. Tuan-tuan ingat, jar majrur mesti ada huruf jar dan isim. Sama ada isim tu tetap ataupun isim tu berubah. Kalau berubah ada tanda dia, kita kata majrurun bil kasrah. Kalau dia tetap, kita kata mabni fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur. 3 word only. Yang ini majrurun bil kasrah. Cukup. Tak payah sebut tanda buat apa. Majrurun bil kasrah. Ini fi mahalli majrur. Enough. Okey, sekarang kita lihat kepada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua dia kata apa? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Okey. Jar majrur dengan mudhafun ilaih. Yang ini ramai orang tak faham. Kita sekarang belajar tentang tajuk yang kedua. Turn to page 95. Buku Izzat Uruzah. Mudhafun ilaih dikenali dengan possessive phrases. Possessive. Possessive means possession, pemilikan. Bila ada dua nama ni, ada dua nama. Okey, jar majrur tadi, yang pertama jar, yang kedua isim. Sama ada isim mabni atau isim berubah. Okey, tapi mudhafun ilaih dia panggil, dia dua nama, dan nama kedua possessor, dan nama pertama possess. Boleh? Kita ambil perkataan Rasul, Rasul, utusan. Satu lagi kita ambil nama Allah. Rasul adalah possessed, Allah possessor. Two names gather together and show possessions, itu dikatakan mudhaf. Yang ini dikatakan possess, yang ini dikatakan possessor, pemunya. Two nouns. Bila dia duduk bersama-sama dan dia menunjukkan possessions, itu nama dia mudhaf. Dalam bahasa Arab, yang ini nama dia mudhaf. Cuba mudhaf ini benda yang dimiliki, benda yang disandarkan, tapi yang ini dipanggil mudhafun ilaih. Possessor dipanggil mudhafun ilaih. Okey. Bezanya dalam bahasa Arab, dia mesti ada baris. Ada baris. Possess must have normal baris. If nouns, normal baris for noun should be in dhammah. Rasulullah. Mesti baris pada depan. Rasulullah. Dan the second noun, which is possessor, itu tidak boleh dapat elak. Dia mesti, every mudhafun ilaih, dia must have majrur.
Kalau tidak, dia tidak boleh beri nama possessor. Kasrah. Sebab itu dia kata di sini, the possessive phrases is a combination of two nouns. Okay, in which the first noun is owned by or in the possessions of the second noun, and in English the possessions can be denoted by apostrophe s, betul, or by the use of the word of, as displayed in the above examples. Okay, contoh ni Rasulullah. So any nouns comes after first noun which is shows possession, dia mesti baris bawah. Sama ada noun itu noun jenis ini atau noun jenis ini, ataupun dia dhamir, dia mesti duduk tepat baris bawah. Mesti duduk tepat baris bawah. Macam juga harful jar. Okey, mesti duduk tepat baris bawah. So sekarang ni tuan-tuan, tajuk kita adalah tajuk medan yang kedua, iaitu jar wa majrur wa mudhaf. Di sini mudhaf saja, tak ada jar majrur. Di sini mudhaf saja, jar majrur. Okey, jadi dalam Quran banyak dalam Quran yang kategori dua ni, jar majrur dan mudhaf ilaih. Kalau tuan-tuan boleh kenal yang kedua ni, dah cukup cantik dah. Saya harap hari ni depan ni tak ada orang lagi yang tak kenal. Yang mudhaf tu dia boleh jamak, boleh mufrad boleh. Cuma yang mudhaf ni dia tidak boleh ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, dia tak jadi mudhaf, dia akan jadi na'at. Saya tak nak kata apa, token na'at lah yang akan. Tuan-tuan tengoklah. Bila besok kan, kita dah tinggal 20 tahun, 30 tahun, bila jumpa saja, tengok Haji Tan di-associate dengan na'at. Okey, apa baju yang Tuan Haji Tan popular pakai? Sekarang pula Tan Baju color apa? Merah. Kalau dia merah, dia pemerah. Setiap orang ada dia punya karakter masing-masing kan. Itu gula-gula tak gula tak boleh. Gimana? Jadi takkan Haji Tan saja nak menerima gelaran na'at, orang lain apa hal? Tapi jangan risau. Bulan puasa ini kita tak ada perbentangan. Jangan risau. Kecuali kalau ada orang tu dia suka dia nak bentang, silakan. Patut jam macam mana orang ambil kan? Belum lagi. Tak apa. Jar majrur dah mudah lah. Sekarang ni jar majrur clear. Ada huruf jar dan ada isim yang berubah, isim yang tak berubah. Clear tak? Kalau isim berubah, majrurun bil kasrah. Kalau tak berubah, fi mahalli. Ingat tu. Okey, sekarang ni Rasulullah. Okey. Okey, tuan-tuan. Rasulullah. Sekarang ni mesti ingat, ini mesti majrur, betul tak? Betul tak? Majrur dengan bawah. Ini dulu okey. Ini mesti marfu' sebab dia tak ada apa-apa. Okey, sekarang kita tukar Allah kepada huwa. Allah kepada huwa. Jadi apa? Hu. Yes. Rasuluh. Hu ni mudhaf pun ilaih. Possessor replace Allah. Hu. Jadi hu ni sama dengan majrur. Dia kita kena kata fi mahalli majrur. Rasul ni fi mahalli majrur. Sebab dia bukan isim yang berubah. Fi mahalli majrur. Ustaz, maaf. Kadang-kadang kita ada jumpa juga Rasulullah kan? Ya. Macam mana boleh ada Rasulullah? Itu dia panggil forward question masa depan. Kalau tuan-tuan taruh min, ini jadi apa?
Ini jadi apa? Rasuli. Ini pun jadi hi lah. Tapi kita akan terang dalam masa 12 saat lagi sebenarnya. Belum lagi sampai masa. Rasuluhu. Kalau tak ada min, Rasuluhu lah. Kalau di sini taruh min Rasulillah lah. Boleh tak? Jadi sekarang ni Rasuluhu. Ini fi mahali. Ini fi mahali. Jadi dalam Quran, yang ini banyak ke? Yang ini banyak. Yang bawah banyak. Sebab mudhaf bercampur dengan isim yang mabni yang banyak. Okey. Tuan-tuan, kita bila mati ditanya, ma rabbuka. Ditanya kita, ma rabbuka. Apa nama rabbuka? Apa Tuhan awak? Apa tu barang? Jadi kalau ditanya ma rabbuka, jawab balik, kau tak belajar nahwu ke? Sebab dalam nahwu ni mana boleh ma tu tak bernyawa. Man masuk syurga terus. Betul. Lepas tu dia kata rabbuka. Ma rabbuka, tak jawab. Rabbu tu mudhaf, ka tu mudhafun ilaih fi mahali. Babur Royan. Plus. Okey ni. Gua ya. Tuan Haji sini jangan catik dia gua itu. Ni kena kata Rabbu, betul tak? Rabbu, sebab dia tak ada apa-apa. Rabbu ka. Dan mudhafun ilaih fi mahali. Jadi tak ada ki ka, tak ada fi mahali. Rabbukum Tuhan kamu. Huruf mudhaf, kum mudhaf ilaih fi mahali. Ini mudhaf ilaih majrur. Sama tak dengan tadi? Sama. Cuma dalam tajuk kedua ni dia taruh huruf jar. Okey. Tuan-tuan, ini sikit complicated. Jar. Ni okey. Jar. Mana dia yang majrur? Okey. Ini jar tak? Okey. Kita tak jar? Okey. Mana majrur? Majrur. Okey. Tapi bila ada ini, yang ini jadi apa? Ini jadi apa? Rasuli. Dan dari segi nahwu jadi apa ni? Mudhaf. Okey. Yang ni majrur tak? Majrur. Okey, majrur. Dan dia jadi apa? Mudhafun ilaihi. Okey. Jadi dalam nahwu dia tidak sebut yang ni mudhaf. Faham? Dia tak sebut sebab yang ni dah ada. Sebab dia kata whenever ada mudhafun ilaih, there will be mudhaf before. So dia padam mudhafun ilaih. Okey. So yang ini dia tak sebut majrur sebab every mudhafun ilaih must have majrur signs. Jadi dalam Quran dia sebut jar, majrur, mudhafun ilaih dalam Quran hijau. Okey, boleh? So kita cari sekarang dalam ayat ini kita sekarang okay. Kita cari dalam ayat ni. Bersama-sama dengan saya akan buka ni. Tuan tengok Kita cari jar majrur mudhafun ilaih. Tak apa tuan-tuan, bila kita latih insya-Allah kita dapat. Jangan risau. Pasal ini memang betul-betul susah. Tuan-tuan ada buka Facebook dah, ada seorang hamba Allah tu dia duduk pelajar kita, dia duduk ni, dia duduk post gambar-gambar nahwu. Nama dia Haji Muhammad Nabi Haji Ali kan. Saya khawatir dia ni anak Haji Ali. Tapi dia tak memperkenalkan diri dia lagi. Rupa sama. Haji Ali yang ulama nahwu yang dah meninggal, yang tulis buku ni. Jadi setiap kali saya ajar dia post balik benda-benda tu.
dia post. Saya tak sampai hati nak tanya lagi. Rasa pasal Haji Muhammad Anwar bin Haji Ali rupa sama. Okay, dia suruh keluarga belajar. Okay, tak? Okay. Okay. Ya? Ya ke? Oh ya, kakak dia. Ke betul lah. Tak tahu di sini ada menantu dia. Okay, tak? Tak apa, sama-sama kita berehat. Okay. Okay, tak? Kita tengok. Kita tengok sini supaya senang. Jadi sekarang ni kita tengok jar, majrur, mudhaf ilaih. Kalau siapa yang buka buku hijau tu jangan risau, memang dia tak sebut mudhaf. Okey, tentang kenal tu dah cukup lah. I'rabul Quran. Apa ayat ni? Jar majrur 282 surah okey. Okey, 282 sama-sama ya. Harap 282. Kan ni ya jadi jenis amanu idza tadayantu bidainin. Bidainin jawab majrur. Boleh? Kategori 1 ila ajalin majrur. Okey. Okey. Ni, tuan-tuan. Bainakum ini mudhaf. Dan ini mudhaf ilaih. Tuan-tuan tengok bila selepas isim ada kaki, kom, itu sebenarnya mudhaf ilaih. Kenal saja. Ada saja kom di belakang, sebab kom domain ni bila dicantum dengan isim, dia cantum dengan fi'il, dia tak bunyi kom, dia bunyi u gitu je. Tapi kalau bunyi kom, kaki, ku, kum, kuma, kunna tu, itu sebenarnya mudhaf ilaih tu. Jadi sebelum tu mesti mudhaf. Macam bainakum. Ini mudhaf ilaih. Baina ni mudhaf. Cuba kalau taruh min. Yes. Min baini lah. Min bainikum. Ya. Sebab dia berubah. Min bainikum. Jadi min bainikum, min jar, baini majrur, kum mudhafun ilaih. Jangan sebut lagi mudhaf, sebab mudhaf dengan sendirinya baina tu mudhaf. Okey? Rasa susah kan? Boleh tak? Yes, mudhafun ilaih. Itu dia. Kum tum tak? Tum jadi kum. Hum jadi hum juga. Macam bainahum, hum. Min bainihim. Ingat ya? Itu satu pertua tu. Memang dia mudhaf ilaih lah. Hum tu jadi mudhaf ilaih. Sebab dia pemunya kepada benda tu. Okey? Tengok ni. Cuba cari tengok yang kum. Ni. Rabbahu. Apa ni Rabbahu? Tuhannya. Hu ni asal dia huwa. Jadi ini mudhaf ilaih. Tapi tak ada huruf jar. Betul tak? Cuba tuan-tuan letak min sebelum Rabb. Min Rabbihi. Tak ada hu lagi, jadi hi. Okey? Ada mudhaf ilaih. Yes. Jadi dia boleh hu, hi saja, tak ha. Boleh Datin Rahmah? Boleh? InsyaAllah, jangan risau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh lagi 5 perkara ni, lepas raya nanti kita perbolehkan sampai dapat. Bila 5 ni dapat, the rest automatically dapat. Lepas raya ni kita boleh makan sedap. Tak. Itu fi'il mudhari'. Ha tu hak Allah. Ha tu duduk pada body Allah. Ya, tapi Rabbahu tu Tuhannya, nya tu mudhafun ilaih. Okey? Okey? Jadi dua-dua ni Allah. Ya, dua-dua. Ya. Rabbahu tu Tuhannya. Maka takutlah Allah. Allah tu siapa? Tuhannya. Jadi Rabbahu ni apa hubungan dengan Allah? Benda yang sama. Okey, ayat ini dah kita dah lagi sikit. Ayat ini dia kata takutlah dia akan Allah. Allah tu siapa? Tuhannya. Jadi Allah dengan Tuhan tu sama tak? Jadi apa jadi Rabbahu ni? Badal. Badal. Jangan badal tu semua topik. You don't have to worry.
Yang the big topic, the first and second. Percayalah cakap saya, kalau tuan-tuan mahir 5 the first 5 ni, InsyaAllah the rest automatically. Tengok tu confidence kan? Kena confidence tak? Tuan-tuan, jangan takut, cuma jangan lari je, duduk sini. Sebab saya siang malam duduk bermimpi tuan-tuan. Saya impikan macam mana lah kalau Haji Tan, ya, Datuk Sam semua, Tan Sri dapat jadi guru. Hebat. Tuan-tuan kena believe impossible today might be possible next day. Betul tak? Betul. Yes, believe that. Okay. Saya tengok saya boleh mengajar SPSS kan, walaupun langsung tak tahu. Boleh coding, buat coding, boleh cari duit lah. Boleh, anytime saja. Tapi Brunei Brunei orang lain buat. Dah mula dah kelas. Brunei tu rakan kita yang buat, Tuan Haji Khairuddin. Dia Brunei dia buat. Dia mengajar sekarang Brunei. Okay. Memang tuan-tuan. Sebab kita kena yakin, kerana dalam fikiran kita banyak sangat kotak keyakinan yang kita tak pakai. Believe or not? Banyak sangat. Macam Dr. Wi ni bukan perkara mustahil jadi publisher yang hebat. Kotak tu, kotak pemikiran kita tu. Banyak lagi yang kalau kita mati dengan kotak-kotak kosong, rugi. Jadi kotak kita yang paling hebat sekali menguasai nahwu dan saraf. Betul tak? Dan tengok besok sekolah Haji Tan. Sekolah nahwu, domain dan badal. Ya. Aduh, tuan-tuan. Aduh. Apa tu, Warren Buffett, ada orang yang terkaya sekali. Aku kaya dengan hanya gurauan rakan-rakan. Believe or not? Rakan-rakan cemoh dia bila dia kutip botol kosong apa semua. Aku kaya dengan hanya cemahan rakan-rakan. Seorang usahawan hebat, Billy Lin pun kata, saya juga kaya sebab bukan cemahan tapi penghinaan jiran tetangga. Maknanya Ali tak pernah kalah wrestling. Kenapa? Dia kaya kerana penghinaan masyarakat barat terhadap orang Islam. Ya? Itu jadikan alasan tu. Okey, boleh tak? Okey. Apa beza alaihi dengan rabbahu? Beza. Betul. Alaihi tu ala tu. Ja tu ja majrur dengan ja dengan majrur. Yang ni rabbahu mudhaf dengan mudhaf ilaih. Okey, betul-betul. Hu tu dua-dua fi mahali. Jadi tuan-tuan, kita belajar nahwu dan apa tu tajuk pertama kedua critical. Kita pergi tahap yang paling tinggi kritikalnya. Okey. Okey. Seterusnya kita bagi pada yang seterusnya. Waliyuhu. Ini mudhaf. Waliyuhu ni penjaga dia. Apa tak? Waliyuhu. Waliyuhu, penjaga dia kan. Ni yang atas tu. Bil adli, itu jar majrur. Okey? Kita tak jumpa lagi jar majrur dengan mudhaf. Wastashidu syahidaini min rijalikum. Kamu carilah saksi yang 2 orang daripada lelaki kamu. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak jumpa 2 lelaki, parajulun pun boleh. Seorang pun tak apa, tapi mesti ada 2 orang perempuan. Yes. Kita jumpa lagi satu. Mimman. Apa tak mimman? Ya. Allah dah tasrif. Itulah. Inilah yang kita nak. Bil rijalikum. Ini min jar rijal majrur kum mudhafun ilaih. Jangan kata rijal ni majrur lagi. Jangan kata mudhaf, terus kata majrur kum mudhafun ilaih. Tengok dalam buku hijau. Okey, jadi ini tajuk kedua. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri nampak. Terima kasih. Okey, min jar rijali majrur kum mudhafun ilaih. Rasa senang tak? Senang kan?
Tak apa tuan-tuan. Okey. Okey, seterusnya mim man. Mim tu huruf jar. Man tu majrur. Tapi fi mahali. Boleh tak? Okey. Tengok. Tengok di sini. Majrur fi mahali. Sebab dia bercantum dengan isim yang mabni. Man kan? Okey. Tuan tengok tadi bila tuan fasih 2 ni dan 3 lagi tu, kita buka saja apa benda yang semua kenal. Sebab dia yang lain tu straightforward. Man. Ya? 3. Mana satu lagi tuan Sri? Ya, kategori 3. That's right. Kategori 3 iaitu huruf jar dengan haraf. Huruf jar dengan haraf. Ingat kategori 3 yang kita dah padam ya. Kategori 3. Jadi kalau boleh hari ni kita clear huruf jar ni dengan mudhaf ilaih. Mim man. Okey, minas syuhada kategori 1 jar majrur ya. Ada tak? Min huruf jar, asyuhada majrur bil kasrah. Bil kasrah. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan tengok. Fatuzakkiru ihdahumal ukhra. Maka hendaklah diingatkan salah seorang daripada 2 tu. Ihdahuma. Nampak tak ma tu? Nampak tak ma? Nampak tak ma? Ma domai kan? Huma, nampak tak? Huma tu dia berdua. Jadi itu mudhafun ilaih. Ya? Itu yang di antara yang susah tu. Mudhafun ilaih. Tapi kalau ini mudhaf ilaih, maka ihdah tu jadi mudhaf. Kita kenal domain di akhir tu mudhaf ilaih, maka isim sebelum tu dia akan jadi mudhaf sebab dia possess. Itu yang paling mudah sekali yang kita boleh train pada pelajar kita. Yang mana tu? Huruf ya ni ya perempuan menunjukkan salah satu. Kalau wahid laki-laki, wahidah perempuan. Kalau ihda, makna ihda ni salah satu. Maknanya ida'ah. Tapi ya tu dia punya ya baris dia. Ihda, ida'ah. Ihda. Ihda tu mudhaf. Huma tu mudhaf ilaih. Ingat, kita tengok saja domain di belakang tu, huma, maka sebelum tu mesti mudhaf. Itu tak boleh kata apa dah. Itu mesti mudhaf. Itu dalam bahasa Inggeris apa tu? Either ya. Either. Oh, yang rumah tu menunjukkan perempuan. Perempuan. Dia boleh di perempuan. Ya, huma sama. Ya, huma sama. Kan, tapi nak tengok perempuan lelaki, selepas tu sebab ada orang perempuan lah. Ya. Hukum mudhaf ilaih dia mesti berarti dengan kasrah kan? Ya. Kasrah. Dan huma dia tak ada kasrah. Sebab dia mabni. Sebab huma tu dia domain mabni. Semua domain mabni. Jadi saya tanya lagi soalan, banyak mabni ke banyak mu'rab? Yes. Ya, yeah, okey. Jadi kalau tuan-tuan duduk di sini sampai zuhur, lepas tu sambung lagi pukul 2 sampai asar, saya sanggup. Untuk nak dapat babur royan, uish, saya sanggup. Orang belajar tu, saya tanya Hadi ni, dia ada depan saya ni. Berapa lama awak belajar hafal Quran? Dia kata 4 tahun dia. Semasa umur 13 tahun, jadi umur 17. Sekarang ni dah dihantar jadi imam mati kata dah. Jadi dia imam surau saya. Jadi, okey tuan. Sekarang ni tuan, kita move to the third topic. Third topic apa dia? Mubtada khabar kan? Okey. Mubtada khabar, dia tak ada pakai haraf dah. Yang pakai haraf, jar majrur dan mudhaf. Kita tengok mubtada khabar. Okey. Sebab kita dah mubtada khabar.
Okey, mubtada khabar dia adalah dua, orang kata dua kumpulan perkataan. Okey, ingat. Dia tak ada haraf, tak ada apa-apa. Okey, kecuali ketika dia jadi khabar. Okey. Mubtada subjek, khabar predicate. Khabar telling about the subject. Ya, cuma bezanya if subject male, the khabar also male. If mubtada female, same. Ya, if mubtada single, the khabar also mesti single. Itu dia punya peraturan dia. Jadi di sini kita belajar dulu the law of agreement. Ya, congruent, sama. Ya, tak macam saya katakan, macam ya, macam kalau saya kata huwa, laki perempuan? Berapa orang? Seorang. Kalau saya kata huwa Ali, betul salah? Salah. Dia bukan huwa, dia perempuan. Ya, hiya Fatimah. Huwa Dr. Nawi. Huwa Datuk Mansur. Huma Datuk Mansur, salah. Sebab huma dua. Itu dia panggil the law of agreement. Dia mesti agree. So sekarang ni kita start. Ya. Saya. Jadi ini bukan susah, tapi rumit. Dan jangan risau, tapi mudah je. Bukan susah tapi rumit dan mudah. Okay, kita dah belajar dulu. Okey. Sama juga ada dua petak. Petak ini dipanggil mubtada. Mubtada mean beginning ataupun kita panggil subject. Dan ini dipanggil predicate. Ataupun kita kata khabar. Ini dia telling ini. Ya, okey. Kalau kita kata al-ilmu, ingat mubtada is always in bukan definite. Is always definite. Mana mesti ada alif lam. Ya, alif lam. Al-ilmu, ilmu itu nur, cahaya. Jadi mubtada mesti baris depan, khabar pun mesti baris depan. Ya. Boleh tak ni? Boleh? Al-ilmu nurun. Kalau kita kata al-ilmu nur, dia sudah jadi dia sudah jadi naat. Dia jadi sifat. Kalau al-ilmu mean the knowledge is bright. Ilmu itu cahaya. Ingat, sama juga dengan tadi, tuan-tuan, yang ini marfu', betul tak? Siapa nak duduk sini mesti marfu'. Boleh? Yang ini pun juga marfu'. Okey. Bila kita kenal saja isim yang depan tu ada baris depan dia, maka dia jadi mubtada. Betul? Kalau taruh min saja, dah tak ada mubtada lagi dah. Okey, jadi huruf jar. Bila tak ada ni, dia mesti mubtada, mesti subjek. Mubtada ni satu subjek yang sangat popular dalam ilmu nahwu. Ya, mubtada ya. Ya, 107. Siapa ada buku ni? Okey. Tuan-tuan kena simpan buku ni dengan buku Matan Ajrumiyah. Nanti saya suruh Din beli, dia harga dalam RM15 tu. Matan Ajrumiyah. Okey. Jadi bila kita dah mahir 23 tu, kita akan pergi secara mendalam dalam buku-buku yang. Jadi tuan-tuan baca any book, tuan-tuan boleh faham dah. Ya, 100 apa Salimah? 107 ya? Okey, 107 ya? Okey. Okey, ni ya. Okey, tuan-tuan. Mubtada ni juga dia panggil dengan jumlah ismiyah. Cuba sebut jumlah
Sebab dalam bahasa Arab bila ada dua perkataan dia sudah kata jumlah dalam ayat. Jadi ini ayat isim. Dimulai dengan isim. Ya, macam tuan baca kul huwallahu ahad, itu isim. Ya, alhamdu itu isim. Itu mubtada. Sebab dia bagi depan kan. Hamdu isim. Isim boleh? Alhamdu isim. No problem. Okey. Dia kata dalam, saya cuba dengar je lah. Jumlah ismiyah atau mubtada. Kata a nominal sentence. Yeah. Masuk dia. Allahu Akbar. Mana? Baru mula. Yep. Ya. Tak boleh duduk. Okay. A nominal sentence generally comprises of two components. Yeah. The subject of the sentence is called mubtada and the predicate is called khabar. For example, Muhammadun Rasulun. Ya, yeah. Di sini Muhammad tak perlu ada alif lam sebab dia dah definite. Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang Rasul. Ini mubtada khabar. Ya, ini mubtada. Kalau kita nak kenal dia, kalau tuan-tuan boleh kenal mubtada, kenallah khabar. Sebab after mubtada there will be khabar. After jar there will be majrur. Ya, kenal domain, maka itulah dia mudhaf ilaih. Ya, domain pada isim kan. Nampak mudah tak tu? Mudah tak? Bagi saya mudah. For example, dia kata Muhammad is a messenger. Ya. Lepas tu dia kata Muhammad is the subject. Ataupun Muhammad is mubtada. Ya, by the tashkil mubtada mesti baris depan, khabar pun mesti baris depan. Ini tempat baris depan, ini tempat baris. Jadi fi mahalli marfu', fi mahalli marfu'. Tadi fi mahalli majrur. Boleh? Jangan lupa fi mahalli. Tuan-tuan, yang banyaknya fi mahalli ke direct? Fi mahalli. Yang itulah ada di seremban orang sampai sekarang tak faham fi mahalli. Ya. Ya. Allah Ahad. Yes, right. Translate Allah Ahad. Ni Allahu Ahad. Ya. Allahu Samad dia jadi sifat pula. Allahu Akbar sifat. Nanti kita tengok dia itu ada sedikit perselisihan ulama. Nanti kita tengok Allahu Samad. Jadi tak sih saya tengok. Okey. Allah itu satu. Ahad dia telling about Allah. Okey. Okey, boleh? Sekejap dah sih. Kita buka. Apa tu tengok ni? Okey. Muhammad is the subject mubtada and Rasul is the predicate khabar. Okey. Okey. Lepas tu itu dia. Direct. Itu jelas tak? Muhammad Rasul Allah. Macam ni aja hak ni. Ahadun. Satu. Okey. Ahadun. Tadi bertanya ke mubtada hal kan? Ya. Mubtada mesti ada. Ya. Ya. Contohnya al-alimu. Ya. Muhammad tu dia. Muhammad sebab dia dah definite dah. Oh, dah definite. Mana nak ada Muhammad tu nama orang, dia nama khas. Tahu ya? Ya. Ya. Macam Makkah, nama-nama tempat kan? Dia tak ada dalam. Nama khas. Ya, tak sih? Ya. Tu nanti kita tengok. Allah Samad tu dua-dua ada alif lam. Okey, Allah As-Samad. Okey, kita tengok dalam ni apa dia kata. Okay.
sama ada as-samad tu khabar ataupun as-samad tu jadi badal ataupun as-samad tu jadi sifat. Tengok surah apa tu Tan Sri? Qul huwallah, surah Al-Ikhlas. Okey. Mana ni soalan ni? Al-Ikhlas. Tengok di sini. Di sini rasanya dia tepat. Okey. Qul huwallahu ahad. Ni. Ya? Ha? Tutup. Ya, saya seorang-seorang je. Tutup lagi. Boleh nampak tak? Boleh ha? Ya, nak sana pula. Dah bagi peti nak apa? Ya Allah, situ. Boleh nanti? Boleh kita sana sikit? Orang belakang pula tengok ah. Boleh. Boleh. Jatuh. Boleh. Allah. Okey. Tinggi. Okey. Tengok lagi bijak. Buat susah Tuan Haji Sok nak edit ya. Okey. Kan. Kita tengok ya. Tadi dua nama kan. Allahu dah jelas dia mubtada, betul tak? Ismul Jalalah ni maksud nama Allah. Mubtada tadi marfu' dan tanda rafu' dia bagi depan. Cuba teka as-samad ni jadi apa? As-samad ni perkasa. Allah yang perkasa. Ayatnya Tan Sri jadi apa? Khabar. Allah tu Khabar. Ni khabar. Allah itu perkasa ya. Jadi kita kata tadi ada tak bercanggah dengan peraturan kita? Tak ada ya? Tak ada. As-samad. Allah itu maha. Allah itu perkasa. Okey. Okey. Allah tak ada khabar. Khabar. Jadi bila kita baca Allahu samad, mubtada, khabar. Tak boleh lah. Sebab dia dah sebut sini samad. Perkasa. Samada. Ya. Cik Samad tu orang yang perkasa. Jadi kalau bab-bab berkaitan dengan Allah ni memang kita kena tengok tafsir. Tengok dalam tafsir tuan-tuan, tak jumpa tafsir macam ni. Semua tafsir Melayu je kan. Dia tak ada tafsir nahwu dan sarah. Jadi sebab itu ulama kata sebelum kita belajar tafsir, kita kena belajar nahwu. Jadi kita tafsir ayat Quran dengan nahwu dan sarah, dia tidak akan lari. Jadi tuan-tuan ni bukan jadi ahli tafsir, janji kita nak jadi mufti. Yes, khabar. Dia Allah mubtada, huwa sebagai mubtada, al-alim khabar. Jadi the total of sebagai mubtada dan khabar, dia jadi khabar kepada mubtada. Nampak complicated kan? Tidak senang. Yang itu yang paling senang. Jadi mubtada dalam mubtada. Okey, sekarang ni kita pergi ya. Tengok. Okey, boleh faham tak mubtada khabar? Okey, kita faham yang paling mudah dulu. Okey. Khabar ni ada banyak jenis lagi. 18 jenis. Okey. 18 jenis. Jadi kita kenal mubtada. Bila kita kenal mubtada, kita akan kenal khabar dan kita akan kenal jenis ke berapa daripada 18. Jenis. Saya pun tak mahir lagi. InsyaAllah lepas ni mahir lah. Ya, nanti kita akan buat seberapa jenis yang ada sekarang. Ya, sebelum kita pergi pada tajuk keempat dan kelima. Mubtada tak. Mubtada sejenis saja, mesti isim. Ya, mesti isim. Tak ada. Okey. Kita tinggal dulu mubtada. Boleh? Kita proceed kepada tajuk yang keempat.
Kita dah tengok mudhafun ilaih, apa tu jar majrur, mudhafun ilaih dengan jar majrur. Kita tengok mubtada. Mubtada ni sebenarnya bagi saya lebih mudah pada jar majrur. Nanti bila kita latihan minggu depan ni, kita akan dapat lihat mubtada dengan khabar sekali. Bila ada mubtada maka adalah khabar. Kadang-kadang mubtada satu perkataan, khabar dia the whole page. Tak saja the whole page. The whole page. Okey. Jadi mubtada kena dah. Betul, jar majrur kena. Jar majrur dengan mubtada kena. Insya-Allah kita train lagi sampai kena mubtada, insya-Allah. Kita akan pergi dengan detail. Minggu depan saya akan postkan apa tu, saya akan beri nota mubtada dan khabar. Sekarang ni tuan-tuan tengok yang tajuk kepaan. Tajuk kepaan. Yes. Tak sama. In tu dia ada conditions, an tak ada conditions. Jadi an ni dia lebih kepada nak memperkuatkan ayat. Macam kalau kita kata yazhabu, dia pergi. Inna tak, inna untuk isim. Inna dia medan lain. Tapi sebab itu saya kata bila inna medan lain lagi mudah. Jadi ini ni kita placekan in dengan an ni, the first five, sebab dia interrelated. Jadi tuan-tuan tengoklah pada apa tu, dua-dua tu untuk fi'il. Macam ni tasrif. Sebagai contoh, an ni dia duduk pada fi'il saja, fi'il mudhari', kan? Macam saya kata dia pergi tak? Dia pergi. Kalau kita taruh an, dia lagi kuat, dia pergi. Jadi bila taruh an, fi'il pun berubah. Jadi sekarang ni kita nak belajar kenapa Allah Ta'ala pakai an, kenapa ini tak pakai an. Itu dia mukjizat Quran tu. Dan di situ kita boleh tafsir, yang pakai an tu kuat, yang tak pakai an tu kurang kuat. An ni maksudnya bahawa dia emphasis more. Ya? Ni kita an ke ini? In. Okey. In untuk fi'il juga. Tapi ada in condition. Jika awak pergi, saya pergi. Ya. Dia kata, ada tak ayat in tansurullah yansurukum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Itu condition dia ada jawab dia. Ya. In ja'akum fasikum, jika kamu dengar berita yang fasik, fatabayyanu. Dia punya jawab dia, maka kamu jangan dengar saja, kamu kena siasat. Kalau tidak, nanti kamu akan taat kepada orang yang bodoh. Itu kata Tuhan, bukan kata Nabi Muhammad. Jadi ini dia ada jawab. An hanya untuk memperkukuhkan ayat. Dua-dua ni sama banyak dalam Quran. Yes, fi'il. Ini saudara dengan an. Yes, an saudara dia ada 6. In pun ada saudara dia juga. Tapi kita tengok dalam jadual ABC. Ada tak jadual ABC? Minggu lepas Anna saudaranya. Itu Anna tak masuk dalam tu. Minggu lepas Anna saudaranya. Minggu lepas Anna ya? An dengan Inna. Minggu lepas An An dengan Inna. Inna tu tak masuk dalam grup ni. Ini masuk An dengan In. Yang betul. Itu an. Ya, an. Kalau inna untuk isim saja. Jadi minggu lepas an. Okey, an tu nombor 4 ke nombor 5? Nombor 4. Sepatutnya an tu nombor 5, in nombor 4. Okey, boleh tak? Cuba tengok Tuan Haji Sahak, betul ke in nombor 4? Ada. Ya, okey. Tuan-tuan sabarlah ya. Kita buat dalam 10 minit. Sebab kita nak habis 5 ni. Jadi ada tak ada tengok sini. Okey. Tuan-tuan, nombor 1 jar majrur. Nombor 2 jar majrur dengan mudhaf. Nombor 3 mubtada. Nombor 4 an. An dan saudaranya. Tasrif betul. Nombor 4 an. Ikut dalam jadual yang kita beri. Nombor 5 baru inna dan saudaranya. Inna saudara. Nombor inna dan saudaranya. Okey, sekarang ni kita tengok an.
An dan saudara. Tuan-tuan, an. Okey. Aduh. Tak apa. An. Sekarang kita tengok an. An ni dia untuk memperkuatkan ya. An. Condition in. Condition dia inna. Tapi untuk condition ni tak ada di bawahnya. Tak ada dalam tajuk 5 pertama. Okey, an ya. An. Okay. Itu saya silap. Condition tajuk lain. An 4 dan 5 in. Inna. In bukan. Ya, ikut ini. Ini teori. In bukan. In kemudian. Okey. Kita tengok anna. Ya. Tengok an. Okey. Ayat yang pertama tu, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidani ila ajal faktubu falyaktub bainakum kadun wala ya'bakatibun an. Nama an yaktubah. Okey, selepas an mesti fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' mesti baris atas. An yaktubah. Okay. An ya. Ingat, an untuk fi'il mudhari' saja. Menunjukkan kena tulis. Kalau tak ada an, yaktubulah. Okey? Sebab fi'il mudhari' dia berubah. Jadi kalau ada an, dia jadi yaktubah. Yaktubah tu mansub. Okey? Jadi tuan-tuan, bila kita nak baca, ya, an ni tuan-tuan ada 6 saudara, betul tak? Betul tak Tuan Sri? Ada 6 saudara. Ya, 6 saudara dia. Jadi 6 saudara ni bacaan sama saja. Ya. Cuba sebut saudara dia. Ingat lagi tak? Lan. Ya. Izan. Okey, saudara dia. Lan. Izan. Hatta. Kai. Li. Li saja. Lan. Izan. Hatta. Kai. Li lagi. Ya? Li. Ni li. Ni lam taklil. Lam juhud dia li jugalah. Tapi ada untuk taklil, ada untuk juhud. Ya. Okey. Juhud. Ya. Lam juhud dia boleh pakai dua. Ini lam taklil. Ini lam juhud. Ini ingkar. Ini sebab. Ya. Okay. Saya makan untuk mengenyangkan saya. Li itu sebab. Kalau yang ni ingkar. Juhud dia ingkar. Nanti kita tengoklah ni ya. Okey, adik-beradik dia 6. Jadi bila dia bilang adik-beradik, ni 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang ni dikira 1. Sebab itu dikira 6. Jadi bila lam, ada satu juhud, ada satu taklil. Nanti kita akan tengok beza lam taklil dengan lam juhud. Tapi kita tengok yang mudah dulu ya. An. Dapat? An harfu nasbin. Betul tak? Yang tadi jar, harfu jar. Yang ini harfu nasbin. Cuba sebut harfu nasbin. Sebut je cukup. Harfu nasbin. Sebut je cukup. Lupa tak apa. Harfu nasbin. Jangan kata nasab. Dia haraf nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Ini nasab ni. Okey, yaktubah fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' berbaris atas dengan sebab an. Okey, boleh? Okey. Nak cakap Melayu? Okey. Okey Tan Sri, tak apalah. Kalau Tan Sri tak ada, tak boleh pergi ke sana kan, saya cakaplah Melayu. An haraf menasabkan fi'il. An
Betul tak an haraf? Haram kan? Dan tidak ada makna kecuali bersambung dengan perkataan lain kan? Itu dengan haraf ma'ani kan? An. Dan dia haraf nasab. Haraf menasabkan fi'il. An tu dipanggil haraf menasabkan fi'il. Macam inna haraf menasabkan isim. Fi haraf menjarkan isim. Dia panggil haraf jar. Boleh panggilan tu? Lama-lama boleh. Betul. Lama-lama jangan risau boleh, tuan-tuan. Kalau saya kata boleh, bolehlah. Tak, saya bilang tadi. Ya. Haraf nasab ni membaris ataskan Isim fi'il. Dia untuk fi'il saja. Cuba tengok haraf nasab ni, cuba tengok. Dia duduk A, B ke C? B. Ya, B untuk fi'il. ya, si fi'il tu jaga. B untuk fi'il. Ya tak sih? Ya, mudhari'. Ya. Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' saja yang boleh nasab, yang lain tak boleh. Madi amar di mabni. Ya. Ha. Tapi ada juga perkataan selepas fi'il. Huruf nasab ni kalau dia ada letak selepas fi'il yang mabni ada tak Ustaz? Ada? Ada juga. Ada? Ada beberapa ketika kita jumpalah. Yang penting an. Yang penting an. Ada letak pada fi'il mabni mungkin ada, tapi yang penting dia an, yang pegang dia an. Macam fi huruf jar. Yang penting dia fi huruf jar. Kalau yang ada lepas dia tu isim mabni, itu lain. Dia tetap fi. Pegang alat tu. Macam an untuk fi'il mudhari'. Lepasnya mesti fi'il. Mesti fi'il mudhari'. Boleh? Saya kata boleh tak pegang tiga tu? Tak ya? Keliru. Ada betul. Jadi tengok lepas tu tak apa, kita ada nazir kita. Kita panggil apa sekarang ni kalau kawal mutu ni? Quality control bukan? Terus lagi. SIS bukan QC yang baru ni. Yang tu lama. Kalau kat universiti ni dipanggil apa tu? Accreditations apa ni? Prof. Ya? Akreditasi ya. Okey, boleh tu boleh. Okey, sekarang ni tengok dia. Baris pertama ia tak ada. Baris kedua tak ada. Baris ketiga ada an. Kita tengok. Okey, baik tu an yaktuba. Okey. Tuan-tuan tengok kenapa saya letakkan ini yang keempat. Lepas tu tengok baris kelima tak ada. Baris keenam ada tak? An yumilla. Yumilla ni mana jemu? Baris ke-6 ya? 2, 4, 6. Baris ke-6. Okey, itu kita kenal tu dulu. Bila kita jumpa an dalam Quran, itu lepas tu fi'il mudhari' mesti baris atas. Tuan-tuan kenal saja ini an dan saudaranya ada 6. Jadi tuan-tuan tengok fi'il mudhari' kalau baris atas tak ada an, itu saudara dia lah tu. Itu saudara dia lah, sebab saudara pun sama juga. Tapi sekarang ni kita tak jumpa lagi saudara dia. Okey, kita jumpa baris seterusnya tak ada. Mana Tuan Sri? Baris berapa? Itu lam. Kita nak an. Lam ni haraf jazam. An ni haraf nasab. Okey, tuan-tuan kena tulis an haraf nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Sebab kita yang baru-baru belajar ni, yang peringkat umur ni, kena hafal je tu. Jadi kena kata an haraf nasab. Say 1 million time. An haraf nasab fi'il. An haraf nasab untuk fi'il. An haraf nasab. Okey. Bunyi macam kelakar kan? Okey. Lepas tu seterusnya perkataan mimman tardawna minasyuhada'i antadilla. Antadilla tu maknanya bahawasanya sesat. Tadilla tu sesat salah seorang. Sesat tu artinya tak mengaku berhutang lah. Ramai orang berhutang tak mengaku. Tak mengaku ya. Antadilla. Okey, ada berapa an dah? 3.
Lepas tu baris seterusnya ada lagi Tan Sri? Yes, antak tubuh. Nah, tanda tu an. Okey, tak tubuh tu fi'il mudhari' jamak. Betul tak? Jadi dia punya nasab dia buang nun, buang nun, ingat tak saya ingat tu? Buang nun. Pernah dengar tak perkataan buang nun? Buang nun. Buang nun tak apa, jangan buang kuih mubazir. Buang nun sebab dia nasab. Dia sepatutnya buang nun ganti alif, tapi sebab dia ada ha di belakang tu, tak boleh buang alif. Antak tubuh supaya kamu semua tulis. Ya, sahiran atau kabira, kecil hutang ke apatah lagi banyak. Hari ni ramai orang yang tak tulis, ala kadar je beri kan, kecuali beri pada anak kan, tak ada tulis lah kan. Okey, lepas tu tengok tak lagi perkataan, tengok dia dah pelik sikit. Sebelum tu ada lagi Allah, alif ni Allah tartabu. Nama Allah tartabu. Tanda itu an campur dengan la. Sebab yang lain-lain tu dia tak ada negatif. An dia ada negatif. Negatif dia la. An la tartabu, supaya kamu semua tidak kecewa. Ya, tartabu, tidak kena tipu kan? Allah tu adik-beradik dia. Adik-beradik tak. Dia an. An campur dengan la. Sebab yang kita jumpa di bawah ni, atas ni, an tak ada la. Jadi positif. Jadi ini ada negatif. Kalau positif, an tartabu. Kalau negatif, an la, kamu tidak tartabu. Okey. Tak apa, kita tanda dulu. Lepas tu illa an takuna. Kalau dia nak buat negatif, an la takuna. La artinya negatif, tidak. Kalau dia tidak ada la, antakuna. Okey? Antakuna. Okey? Allah taktubu. Tengok dah tahu dah. Jadi kita akan kenal ni kerana inilah sumber hukum dalam Al-Quran bila dia memakai an. Kalau kita tak kenal an, kita tak keluar hukum lah. Jadi kita kata nak jadi mufti kan. Jadi Allah taktubu, supaya kamu tidak menulisnya kan. Lepas tu perkataan ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, jadi ada berapa semua? Ya? Mana dia Tan Sri? Iza bukan. Itu fi'il madi. Itu iza, nama iza fujaiyah. Okey, kalau itu iza Tan Sri, kalau iza mansub, dia mesti pakai fi'il mudhari'. Ya? Tabayatum yatabaya'u kan? Kalau dua harap bertemu tu tak ada apa-apa fenomena. Mana? Illa tu satu istisna. Tak, ni illa bukan, ni kita an dulu. Dia An. bertemu dua-dua. Illa an. Dia ada satu tak. Illa tu istisna. Itu istisna medan lain, medan kemudian. Kita jumpa illa saja. Ini kita jumpa an. An positif, kalau an la negatif. Negatif yang kuat. Allah. Satu dah jumpa adik-beradik yang tak. La satu je adik-beradik yang ada sini. La satu je. Tak, yang adik-beradik 6 orang tu. Satu. Yang lain tak tahu pergi mana. Betul Tan Sri. Yang penting saja tuan-tuan kenal setiap dia ada beradik dia, ada adik-beradik dia. Macam tadi ada berapa beradik dia huruf jar pakai kan. Yang lain tu tak tahu mana pergi. Jadi yang penting adik-beradik kenal tu. Sebab itu saya kata bila kita kata an haraf nasab ada 6 beradik. Dan kalau boleh sebut 6 beradik tu cukup bagus. Jadi hari ni kita belajar untuk kenal adik-beradik mereka je. Kadang adik-beradik kita pun kita lupa kan. Adik-beradik dia kita kenal. Okey? Boleh tak? Okey. Tak apa. Yang last one inna. Inna ni tuan-tuan duduk di akhir ayat kebanyakannya. Duduk di akhir ayat. Jadi tuan-tuan akan fikir kenapa dia letak 5 pertama ni inna.
Inna ni menunjukkan kesungguhan. Level 75% ke atas. Bila inna Allah, sesungguhnya Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau syurga. Ya, inna Allah, sesungguhnya Allah. Jadi direct tu, direct tak? Direct tak? Direct. Oh tuan-tuan, saya memanglah saya kata tadi kalau lanjut sampai asar pun lagi bagus ni. Tengok semangat saya ni kan, tak tahulah nak suruhnya tuan-tuan dapat macam yang saya ada sikit-sikit ni. Okey. Sekarang ni kita kata tuan, kita kata inna ni makna apa? Sesungguhnya. Degree dia 75 hingga ke 100. Degree dia 75 hingga ke 100 ya. Daripada mubtada khabar, taruh kana, taruh inna ya. Okey. Inna innallaha. Ini ha, lepas isim inna ada baris, ada isim baris atas. Okey. Dan nama dia pun isim inna. Innallaha alimun, alimun jadi khabar. Betul tak? Allah itu maha mengetahui. Inna ya. Inna. Duduk di akhir ayat selalu. Okey. Inna. Okey. Kalau tuan-tuan perkataan inna, ini inna juga. Sebab di sini inna campur dengan nahnu. Sama. Ya, apa buktinya? Inna a'tainaka. Okey. Yang ini direct, yang ini direct, yang ini indirect. Ini inna ni sama juga. Inna inna campur dengan no. Kekuatan dia sama 75. Inna sama. Inna anzalna tu inna anzalna tu sama tuan Haji. Sama. Inna anzal na ni siapa dia? Nahnu. Siapa dia nahnu? Allah Ta'ala pakai juga dia dengan nahnu. Inna, sesungguhnya kami telah menurunkan. Jadi asal dia ni inna ataupun nahnu. Inna a'taina. Ya. Jadi kalau hanya tadi diikuti oleh Fa'il. Yes. Ya. inna ni ikuti oleh isim. Baris atas. Yes. Betul. Ya. Arab. Tadi nak Melayu ni nak Arab pula. Aduh. Ada Tansri. Ya. Dua bahasa. Tadi kata Melayu dia, ini nak Arab pula. Bos bahasa dia dah tahu. Selagi tak jauh Ya. Inna menasabkan isim. Tansri. Ni nanti. Ni. Tansri pasal Tansri dah tanya. Ayat ini sebenarnya tak ada inna. Tak ada inna. Bila tak ada inna, dia jadi mubtada khabar. Bila mubtada khabar, Allahu alimun. Bila ini 25%. Peratus ni sikit. Maksudnya kalau orang-orang yang tak berapa kuat iman ni tak percaya ni. Kalau orang macam kita ni, tak payah sebut inna lah. Macam orang macam Bilal, macam Abu Bakar, tak payahlah sebut inna, sebut Allahu alim. Tapi dalam Quran dia selalu pakai dengan waw. Waw ni waw ataf kan. Wallahu alim. Okey, jadi ini mubtada dan khabar. Jadi bila Tuhan nak kuatkan ayat ni kepada 50%, dia kata kana. Boleh? Jadi bila kana ni duduk pada mubtada khabar, yang ini bukannya lagi jadi mubtada. Yang ini jadi isim kana. Ini khabar kana. Tapi kana ni fi'il. Boleh? Kalau macam kita kata perkataan ni khatamallah. Telah di sini Allah bukan jadi isim khatamah. Ini Allah jadi fa'il, pelaku. Telah tutup Allah hati-hati orang kafir. Di sini ini fi'il juga. Sebab dia ada mudhari'. Mudhari' dia yakunu. Ada mudhari'. Jadi bila pakai kana, ayat jadi lebih besar, lebih tinggi martabat. Jadi
isim yang datang selepas ini dia katakan isim kana, dan ini khabar kana. Isim datang lepas ni fa'il, yang ni jadi maf'ul. Beza, tak apa tak? Jadi pasal tafsir tanya, kita bila nak kuatkan lagi taruh inna. Inna bukan lagi innallah, dah. Jadi yang ni pun jadi alimun. Ini kanallahu jadi aliman. Okey, tuan-tuan. Jadi ini ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada ramai. Ada 6. Tengok dalam tajuk A2. Okey, tak apa, tak tengok tak apa. Ingat dia ada adik-beradik. Ya. Jadi bila adik-beradik dia duduk sini, dia mesti duduk pada 2 isim. Isim pertama jadi isim kana, yang kedua jadi khabar kana. Tak ada kana, ini mubtada, ini khabar. Jadi sebab itu kana ni dipanggil fi'il nasah. Apa ni nasah? Nasah artinya tukar. Bila ada kana, yang ini tukar jadi aliman, yang ini maintain. Okey, boleh? Dia dipanggil fi'il nasah. Ada 6 beradik fi'il nasah. Sebab apa nasah? Sebab ada tu fi'il, sebab ada di fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi dia kana. Fi'il mudhari' yakunu. Fi'il amar kun. Pernah dengar perkataan kun? Bukan kun tepi jalan tu. Kun fayakun. Jadi ini dipanggil haraf nasah. Tapi jar majrur dia tak panggil haraf nasah, dia panggil haraf jar. Sebab dia tak tukar apa-apa. Dia hanya menukarkan, dia hanya menukarkan yang ada. Yang ini menukarkan daripada Allah jadi Allah. Boleh tak? Boleh tak? Tak apa, tak boleh, tak apa. Minggu depan kita lanjut lagi 5 ni. Sebelum pergi Mekah kita dapat 5 ni. Yang lain tu dia mari tengok, kita dah nampak jelas dah, dia akan mari sikit-sikit kan. Tuan-tuan buka je Quran, tengok inna, ini memanglah medan berapa. Senang je. Buka je kana, adik-adik dia medan. Cuma takut tak kenal adik-adik dia ni. Takut tak kenal adik-adik dia, takut kalau kenal tak apa. Sekarang ni tuan-tuan jangan pisah. Yang pertama tadi kena an saja. Nombor 1 kena an. Jumpa saja an, dengan siapa pun dia ada an. Sekarang ni jumpa saja in, jangan risau. Tinggal lagi kena tak in tu. Okey? In nak kena tak? Macam mana dengan ni? Macam mana dengan fa in nama? Inna tak? Inna tak? Yes, inna. Jadi siapa yang dekat dengan inna, dia tu isim inna. Mana dia isim inna? Ma. Tapi kenapa tak bagi tak? Yes, you are right, Salimah. Sebab once you dah grab dia punya skill, then only you can go anywhere you like. This is a matter of giving you skill. Knowledge dah ada, tapi skill belum ada lagi. Knowledge dah ada, skill dah ada. Siapa yang dah ada skill sikit tu angkat tangan? Saya lah. Sebab tu saya boleh men-skillkan tuan-tuan. Tapi tak banyak. Knowledge lain dengan skill. Skill ni mahir, knowledge ni hanya tahu tak Arab boleh Melayu. tak mahir. Ya, okey. Okey. Sebab itulah tuan-tuan, kata Hims kata 72, there are rule of use without which the rule of grammar useless. Inilah dia. Mana di sana ada peraturan guna. Tanpa kita faham cara guna, maka kita tidak akan dapat grammar. Jadi inilah kaedah dia. Sebab everything has structure. Ini one structure. Fa campur dengan in, campur dengan ma. Inna ma. Yang penting sekali tuan-tuan kena inna. Kalau sekadar inna ma'al usri itu direct. Kalau kata fa innahu, inna. Jadi mana isim inna? Isim inna yang datang direct selepas inna tu di isim inna. Mana dia punya khabar inna? Lepas tu lah. Yes. Okay. For example, minggu depan kita drill lagi. Tapi saya kata habis puasa ni kita ada 2 kali lagi, tuan-tuan akan mahir dah 5 ni. Okay. Ni. Tuan tengok ni ya. Ni, tengok. Ni, ayat ni. Fa innahu
Okey, fa innahu. Okey. Mana dia isim inna? Hu. Kenapa dia bagi depan? Yes, mabni. Ni. Okey. Innal lazi. Nah, mana dia isim inna? Allazina. Tapi ini na dia bagi asal. Mana khabar dia? Innal ladzina kafaru. Orang yang kafir itu. Mana dia khabar dia? Ini tak ada baris. Khabar dia cari isim yang berbaris depan. Innal ladzina kafaru. This is khabar dia. Sebab kita kenal dia melalui baris. Innal ladzina kafaru. Ini alladzina ni, orang kafir ni, semua je ni jadi isim inna. Sawaun, sama saja. Kau ingatkan dia, kau tak ingatkan dia, mereka tetap tidak beriman. Okey, nampak tak? Okey, fa innahu, maka sesungguhnya dia. Ini isim inna, ini pun juga isim inna, tapi cari mana khabar inna. Maka dia tu busuk hati bagi kamu. Mana dia khabar inna? Ini isim inna, mana khabar dia? Fusukun lah. Ingat, jangan kusukun. Fusukun ni mana busuk, rosak. Jadi sebab dia baris depan kan. Jadi kena tahu peraturan. Isim inna dia baris atas. Kalau tak ada baris atas, dia mabni. Tapi kalau ada yang baris depan tu, maka inilah dia khabar dia. Sebab inna, khabar dia mesti baris depan. Jadi tuan-tuan akan dapat skill ini. Jadi itulah dia. Jadi kalau tengok dalam ayat ni banyaknya inna, banyak. Jadi kita belajar an dengan in. An dengan inna. Ada in lagi akan datang. Okey? Setakat ni kita nanti, jadi ingat nanti minggu depan kita drill. Sebab masa dah habis lama sikit. Minggu depan kita drill. InsyaAllah 5-5 ni kita akan perkukuhkan. 5-5 ni kita akan perkukuhkan supaya tuan-tuan dapat skill dia, boleh mengenali dia punya item-item yang pelik-pelik yang datang dari 5 topik ni. Okey? Okey, ya. Sebelum doa penutup ni kan, Ya. kita masukkan hari jadi rakan kita lah ni lah. Siapa dia? Haji Azhari. Oh. Tahu panjang umur-umur Haji Azhari. Ya. Okay, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau supaya panjang umur luas rezeki dan dapat khatam ilmu kita ni kepada beliau dan kepada semua sekali kalau keluarga dia, ya. Panjangkan umur dapat pergi Mekah. Dapat pergi Mekah insya-Allah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa wahdina wa waffiqna ilal haqqi ila siratal mustaqim bi barakatil qur'anil azim. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi hikmatil Qur'an wa adkhilna bi sifatil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah majlis kami ya Allah. Berkatilah ilmu kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan belajar kami ya Allah, dengan rahmat dan limpah kurnia-Mu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, terimalah segala amalan kami ya Allah, dengan penuh rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah sahabat kami Tuhan jadi ya Allah, banyakkanlah amal dia dan amal kami semua ya Allah, berkatlah kehidupan mereka dan kami semua ya Allah, permudahkan perjalanan dia dan kami semua ya Allah. Masukkanlah ilmu-Mu kepada kami dan kepada beliau ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. اللهم اهدنا بالقرآن وألبسنا ونجنا من النيران بالقرآن وارفع درجاتنا بالقرآن. Ya Allah Tuhan kami, dengan Quran Kau angkatlah derajat kami ya Allah. Kau jauhkanlah musuh-musuh kami ya Allah. Musuh-musuh dalam perniagaan kami ya Allah. Musuh-musuh dari jiran kami ya Allah. Musuh-musuh dari sahabat-sahabat lain ya Allah. Dengan keberkatan dan ketinggian derajat Quran yang kami pelajari ya Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan jauhkanlah kami daripada buat dosa ya Allah bitilawatil Quran, dengan sebab kami baca Quran. Ya zal fadl ihsan, wahai yang maha mulia dan maha kasihani. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanatan, dan kebaikan di seluruh akhirat kami, wa qina azabannar, dan selamat kami daripada azab neraka, wa adkhilnal abrar, dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan orang baik-baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, dan tidak lupa salawat dan salam kami kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang kami kasihi, wa ala alihi, dan keluarganya, isteri-isterinya ya Allah, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ya Allah, wasallam, semua sekali mendapat sejahtera daripada salawat kami. Subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Tuhan yang sangat mulia daripada apa yang kami sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan sejahtera ke atas semua rasul-rasul. Walhamdulillah, dan segala puja bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan penjaga sekalian alam wal. Tabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة